Saya sebagai antara pengasas parti terlibat secara langsung dengan Tan Sri Presiden ketika awal-awal dulu dalam penggubalan perlembagaan. Ya. Jadi bila mai mengenai pemecatan seorang ahli itu, maka Tan Sri Presiden masa itu menggunakan pengalaman dia sendiri apabila dia dipecat daripada UMNO dengan begitu mudah sekali atas alasan melanggar disiplin parti. Kita ingat kalau kita cari dalam YouTube memang ada satu mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO yang dipengerusikan oleh Datuk Seri Najib. Entah apa yang dibincang dalam mesyuarat, tetapi yang menyusul kemudian ialah satu sidang media. Jadi kita nampak Datuk Seri Najib duduk saja kat situ terus mengumumkan bahawa Majlis Tertinggi UMNO telah membuat keputusan atas sebab beliau melanggar disiplin parti, maka Tan Sri Muhyiddin Yassin telah dipecat daripada UMNO. Keahliannya dan juga jawatannya sebagai timbalan Presiden. Kemudian Datuk Seri Syafiq Abdal telah digantung. Apa sebab perbezaan itu saya pun tak tahu. Saya kemudian juga dipecat daripada parti kerana saya mengkritik Presiden mengenai 1MDB. Jadi atas pengalaman itu, maka bila kami menubuhkan parti baru, Parti Pribumi Bersatu Malaysia, dan dalam penggubalan perlembagaan, bila mai saja mengenai hak ahli, kemudian dalam keadaan apa yang seorang ahli itu boleh dipecat, Tan Sri Presiden sendiri menyatakan bahawa berdasarkan kepada pengalaman dia dalam UMNO dulu, keadaan itu tidak boleh wujud di dalam bersatu. Dia kata tidak boleh ada keadaan di mana Majlis Tertinggi, kita di bersatu ni kita Majlis Pimpinan Tertinggi MPT, dengan sewenang-wenang ni boleh buat keputusan untuk memecat mana-mana ahli. Jadi mesti ada sebab-sebab yang jelas dalam apa keadaan seorang ahli itu boleh dipecat. Kemudian kalaupun ada masalah, contohnya lah kan, masuk PRU 14 itu, katalah ada ahli bersatu, pergi pula jadi pencadang ataupun penyokong pada calon lawan kita. Yang tu dah terang-terang dah salah kan. Jadi mana-mana parti pun akan ambil tindakan terhadap orang macam itu kerana dia membantu pihak lawan kita dalam melawan kita dalam pilihan raya umum. Jadi itu memang satu alasan yang patut diterima kalau seorang ahli itu nak dipecat. Jadi kalau ada keadaan macam itu, kena ada orang buat aduan kepada lembaga disiplin. Lembaga disiplin akan siasat kalau didapati bahawa ada nas yang boleh diterima, maka dia akan keluarkan surat tunjuk sebab kepada orang yang dituduh. Orang yang dituduh pula diberi kesempatan untuk dipanggil berjumpa dengan lembaga disiplin dan mempertahankan diri. Dan kalau lembaga disiplin masih dapati bahawa orang itu salah, maka bolehlah dia keluarkan hukuman. Hukuman ni mungkin gantung 3 tahun ke, ataupun pecat terus daripada parti ke, macam-macam lah. Dan belum selesai dengan itu, orang itu masih boleh merayu. Dia boleh buat rayuan kepada jawatan kuasa rayuan parti. Dan ini satu badan yang terasing daripada lembaga disiplin. Dan keputusan jawatan kuasa rayuan itulah muktamad. Dan keputusan itu dimaklumkan kepada Majlis Pimpinan Tertinggi. Majlis Pimpinan Tertinggi sendiri tidak ada kuasa untuk memecat ahli. Jadi di dalam perlembagaan kita ada pasal 10 tu, disenaraikanlah 10.2, 1.2, 2.23 dan sebagainya. Jadi yang disebut dalam surat Setiausaha Kerja Bersatu kepada kami berlima, termasuklah Tun Pengerusi yang merupakan ahli nombor 00001. Saya pula 00003, dia orang yang ketiga. Beritahulah siapa yang nombor 2 tu. Jadi dalam surat tu dia sebut yang pertamanya, dia tak menyatakan bahawa surat ini adalah susulan daripada keputusan MPT ataupun atas arahan siapa-siapa. Contohnya daripada Presiden ke, daripada Setiausaha Agung ke. Tak disebut dalam surat. Itu yang menyebabkan kita rasa bahawa Setiausaha Kerja ni besar ni power dia ni, sampai dia Setiausaha Kerja boleh pecat pengurusi dia. Hebatlah, macam
Biar sebelum kata tadi ni, Rani boleh pecah guru besar. Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu dia sebut pula fasal-fasal dalam perlembagaan. 10.2.2. Satu ini iaitu menyokong parti lawan. Ya. 10.2.3 pula ialah menyertai parti yang lain. Jadi dua alasan ni sebenarnya tidak berlaku pun di antara kami berlima. Tidak ada seorang pun dari kami berlima, baik Tun Pengerusi sampailah ke saya sendiri, Yang Berhormat Datuk Ira Amiruddin ke, Yang Berhormat Dr. Mazli ke, ataupun saudara Syed Saddiq ke, yang mengikhtiarkan kami keluar daripada Bersatu. Ya? Jauh sekali lah yang mengikhtiarkan yang kami masuk parti lain. Tidak ada. Yang ada yang digunakan sebagai alasan ialah surat yang kami jawab kepada menteri yang bertanggungjawab ke atas parlimen, iaitu Yang Berhormat Datuk Taqiyuddin, di mana dia tanya, dia kata dalam surat itu, dia kata wujud satu kesamaran, samar-samar, kesamaran mengenai kedudukan Yang Berhormat di dalam parlimen. Adakah duduk di pihak kerajaan ataupun di pihak pemakar? Jadi kami menjawab, kami tidak menyokong kerajaan Perikatan Nasional. Itu saja. Kemudian ada lagi satu surat yang saya hantar sebelum Dewan bermula. Kami ingin duduk di kawasan bebas. Jadi tidak PN maupun PH. Apa sebabnya kami kata begitu? Yang pertamanya kami rasakan Perikatan Nasional tak wujud. Sebelum tak ada pun. Sampailah ni baru cerita nak sign MOU baru. Itu pun ada GPS kata yang ni setakat MOU ni untuk nak menyokong Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri je, tapi bukanlah satu kerjasama politik yang akan bertahan sampai Februari 15. Jadi dia bukannya satu gabungan seperti Pakatan Harapan, seperti Barisan Nasional maupun seperti Muafakat Nasional. Ya. Dalam Bersatu tak pernah ada satu perhimpunan agung khas untuk bincang perkara ini. Keluar daripada PH masuk PN. Tak ada. Masa Muafakat Nasional dibuat, kita ingat PAS buat muktamar PAS. Ya, kemudian dibentangkan dalam muktamar itu dan angkat tangan siapa setuju tak setuju dan dapat mendapat sokongan majoriti. Itu sebabnya PAS bersetuju untuk menandatangani piagam Muafakat Nasional. Sama juga dengan UMNO. UMNO buat perhimpunan agung UMNO khas dan mendapat kelulusan daripada perwakilan supaya UMNO ini bersama dengan PAS dalam Muafakat Nasional. Bersatu tidak ada. Tidak pernah ada satu perhimpunan agung Bersatu meluluskan keluar daripada PH dan bersama dengan Muafakat Nasional menubuhkan Perikatan Nasional. Jadi bagi kami tak pernah buat apa masalah. PN itu tidak wujud. Jadi kita kata kami tak menyokonglah Perikatan Nasional, tapi itu pula digunakan alasan untuk memecat kami daripada parti. Wallahualam.